Okay. Dengan ini, Bukit Gantang mengisytiharkan menyokong Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. 5151. Dan gagasan kerajaan Madani. Belum soalan lagi. Sekian, terima kasih. Tahniah perpaduan, tahniah. Baik, silakan Perdana Menteri. Tuan Sri Ketua, saya ucap terima kasih kerana Muhammad Bukit Gantang, sahabat lama yang kembali untuk memberikan sokongan dengan prinsip yang ditegaskan. Ya. Pertama, untuk menjalin perpaduan. Keduanya, untuk menjamin supaya ekonomi boleh dipacu dengan lebih berkesan. Dan ketiga, permasalahan yang dihadapi, masalah ekonomi global yang memberi kesan dan dampak negatif dari segi harga barang dan kos sara hidup dapat diberikan dapat diselesaikan melalui kerjasama dan muafakat yang lebih mendalam. Soalannya tentang kesediaan saya untuk menerima kerjasama walaupun tidak semestinya menyertai macam Bukit Gantang, saya ucap terima kasih kerana bagi sokongan terbuka. Tapi yang lain seperti mana saya sebut, saya telah buka ruang dari awal untuk diadakan perbincangan, bukan sahaja dari segi CSR yang disebut yang dia akan diselaraskan oleh TPM2, tetapi untuk mendengar pandangan-pandangan mereka secara konstruktif. Dan ini saya anggap kenyataan yang sangat penting dan saya alu-alukan kerjasama sekiranya diperlukan. Baik, silakan Ketua Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menjawab soalan aneh yang dikemukakan oleh bekas rakan saya Bukit Gantang. Kalau Pakatan Harapan duduk di sini pun dia tak akan tanya soalan yang sama kepada kerajaan. Bayangkanlah. Okey, saya teruskan kepada soalan saya. Terima kasih. Saya memetik apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, konsep Madani antaranya ialah ihsan, adil dan mengalu-ngalukan kerjasama dan sebagainya. Saya ingin memetik kepada satu dokumen, iaitu dokumen harapan. Kita boleh tawaran harapan PRU 15 pada butiran yang berbunyi peruntukan kawasan sama rata di muka surat 42, harapan bakal menyediakan dana pembangunan kawasan pilihan raya CDF sama rata kepada semua wakil rakyat parlimen tanpa mengira parti kerana mereka mewakili kepentingan rakyat di kawasan itu. Peruntukan dana juga perlu disalurkan melalui parlimen, bukannya pejabat Perdana Menteri (PMO). Dokumen yang pertama. Dokumen saya yang kedua ialah saya merujuk kepada laporan Malaysia Kini yang bertarikh 26 November yang bertajuk PM baik beri peruntukan terus kepada rakyat bukan melalui MP cerca kerajaan. Laporan yang sama, berita harian pada tarikh yang sama 26 November, kenapa nak salur peruntukan pada ahli parlimen cerca kita? Soal Perdana Menteri. Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua, apa maksud cerca ni? Kalau tak perlu pembangkang, beritahulah tak perlu pembangkang. Yang Amat Berhormat Tambun satu masa dulu saya ingat, masa duduk di situ menjadi Menteri Keuangan, pernah menyebut bila membahaskan tentang perbankan tak berfaedah. Yang Amat Berhormat sebut sebenarnya selain daripada perbankan tak berfaedah, ada pembangkang tak berfaedah. Jadi kalau tak perlu pembangkang, buatlah undang-undang, jangan perlu ada pembangkang. Ini berhubung dengan peruntukan. Saya nak sebut, sehubungan dengan itu juga ada satu laporan yang cukup positif, yang cukup profesional dan cukup tidak memihak daripada Bersih. Satu NGO yang memihak kepada dulunya kepada pihak kerajaan. Satu press release telah dibuat pada 27 November semalam oleh Bersih yang bertajuk memaknai kalimat Madani, hormati semua wakil rakyat dengan CDF sama rata. Antara kandungan yang saya baca sebentar lalu, gabungan Bersih dan Ideas
mengkritik kenyataan Perdana Menteri PMX Anwar Ibrahim yang mengatakan bahawa kerajaan perpaduan tidak akan memberikan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang semasa Kongres Keadilan baik ini. Bersih dan adil sekali lagi menggesa kerajaan perpaduan pimpinan PMX. Ini gesaannya. Dengan slogan madani mereka untuk memaknai kalimat madani ini dengan sebenar-benarnya dengan memberi peruntukan pembangunan kawasan yang sama rata kepada semua ahli parlimen. Tidak kira sama ada yang menyatakan sokongan kepada kerajaan mahupun di pihak pembangkang. Peruntukan CDF ini sepatutnya diberikan kepada semua ahli parlimen, bukannya semata-mata kepada ahli parlimen kerajaan sahaja, kerana semua ahli parlimen dipilih oleh rakyat di parlimen masing-masing. Rakyat mendengar yang buat Tan Sri. Kerajaan perpaduan seharusnya bersifat lebih reformis dan progresif dengan mengkanunkan peruntukan CDF kepada ahli parlimen sebagai undang-undang, agar peruntukan ini tidak disalahgunakan sebagai balasan untuk mempengaruhi, ini penting, mempengaruhi mana-mana ahli parlimen bagi menyokong kerajaan. Sebagaimana yang berlaku kepada hari ini, 4 ahli parlimen bersatu telah menyatakan sokongan kepada kerajaan. Tambah sekarang ini 5, tak ada masalah. Jadi saya juga dalam hal ini ingin memuji pendirian sahabat kita daripada Pasir Gudang yang mengatakan bahawa peruntukan yang sepatutnya diberikan oleh kerajaan madani ini dilaporkan. Saya tak bercakap kosong. Beliau mengatakan, beliau ada di sini. Terima kasih Pasir Gudang. Saya ini umur bukan panjang sangat. Sekurang-kurangnya kita buat satu perkara betul. Perlu ada pindaan undang-undang. Tak kira kerajaan, bukan perbahasan. Hak peruntukan kepada parlimen diberi sama rata. Kalau yang Amat Berhormat Tambun dapat buat, amat cantik. Panjang sangat laporan. Dia lebih kurang sama dengan Bukit Gantang ya. Ya. Okey, soalan saya. Ya. Soalan saya. Ya. Soalan saya. Terima kasih. Saya tahu yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan cepat koyak macam Ulu Langat. Soalan saya. Kota Baru jangan macam tu, saya tak kacau. Okey adik, duduk. Layak jadi ketua pembangkang. Abang nak soal. Layak jadi ketua pembangkang. Gantikan Lumut sebab Lumut tak ada. Kamu macam Lumut tu dulu. larut. Layak jadi ketua pembangkang. Jangan lama tanya-tanya sangat. Saya pun nak tanya juga Perdana Menteri. Setujukah saya katakan bahawa bukankah peruntukan CDF ini merupakan peruntukan untuk pembangunan kawasan. Sebab itu dia nama CDF, Constituency Development Fund. Bukannya peruntukan pembangunan untuk kawasan penyokong kerajaan sahaja. Dan yang keduanya, bukankah peruntukan untuk ahli parlimen ini digunakan untuk kepentingan kawasan parlimen dan juga rakyat di kawasan itu. Constituency and constituents. Tanpa mengira latar belakang politik dan sebagainya. Bukan untuk digunakan sebagai alat untuk menyanjung, membodek atau minta maaf saya gunakan perkataan menjilat Perdana Menteri ataupun Putrajaya. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Alamatul munafiq salasun. Iza hadasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Menteri Agama boleh terjemahkan perkara ini. Terima kasih. Saya mohon jawapan yang jujur dan ikhlas. Saya faham Kota Baru marah betul sebab Bukit Gantang. Dia bersyarah. Ini maknanya Tan Sri yang bertua bagi laluan yang baik. Ini menunjukkan madani ini kita bagi laluan. Selalu soalan tu pengen pengkat. Dah marah macam mana? Tiap-tiap bulan kata nak ambil alih kerajaan. Tiap-tiap bulan ada ahli yang keluar. Ya, jadi maknanya berhenti pertamanya igawan untuk nak rampas tebuk atap ni hentikan dulu. Ya. Keduanya, soalan tu tidak aneh. Soalan Bukit Gantang itu hanya menjelaskan ada permasalahan dalam negara dan peranan pembangkang itu membangkang. Saya tidak pernah kata semua harus sokong kerajaan. Tetapi apa yang berlaku di kempen? Kita ini menentang Islam. Kita bawa negara Melayu
sudah tidak ada. Pimpinan Melayu sudah hilang. Apa dia saja wakil Islam dalam dunia ni? Mereka saja wakil Melayu di dunia ini. Masa mereka perintah, harta Melayu mereka sakau banyak. Ini kenyataan. Sekarang ni 3 tahun dalam kerajaan, menteri-menteri ada belah sana. Saya bagi tahu, apa peruntukan dia bagi kepada orang-orang lain pembangkang? Apa hukum dan hadis itu, lima taqulu ma la taf'alun, terpakai kepada orang lain, tak terpakai kepada kamu? Baca ayat Quran, salah guna. Kalau betul, saya nak tanya, mengapa dulu tak bagi? Pembangkang masa itu dalam kerajaan. Ya, kamu dah duduk dulu, diam, jangan cakap banyak. Ini giliran saya. Datuk Ismail Sabri menjadi ahli parlimen, menjadi Perdana Menteri, membagi peruntukan yang sama. Betul. Nanti Magistrate pun tak ikut peraturan macam mana? Floor Baik. Floor Tambun. Ya betul. Belah sini pun ada. Tapi soalnya, jangan tak terlepas tanggungjawab kamu. Baca ayat Quran. Lima taqulu ma la taf'alun. Kamu kata mesti kepada semua wakil rakyat. Mengapa 3 tahun kamu tak bagi kepada wakil rakyat? Kamu baca Quran mana tu? Masa tu? Tahu pun. Jangan guna ayat Quran ditunggang untuk kepalsuan. Kalau konsisten, saya hormat. Setiap ada masa kami tidak ada rasuah, masa kami tidak dinaikkan judi, masa kami peruntukan diberikan, saya salute. Tapi tak ada berlaku. Baik. Ya, itu yang modal kamu kita bohong. Di mana? Apa betul atau tidak? Masa kamu perintah judi naik jadi 22. Saya tanya, betul atau tidak? Masa kamu perintah, ya, jeritlah sebanyak mana, tak boleh dinafikan kenyataan. Masa kamu perintah jana wibawa berleluasan, sakau duit rakyat. Masa kamu perintah, ini yang penting, peruntukan tidak diberikan kepada wakil rakyat. Saya beritahu, tak pernah saya katakan peruntukan tidak diberikan. Saya kata bincang dengan TPM 2, seperti mana kami bincang tatkala Bera menjadi Perdana Menteri dan Kota Baru menjadi ahli perundingannya. Dia lupa semua tu. Ya, dia dalam perundingan. Saya tak kata syaratnya mesti sokong Perdana Menteri atau jilat Perdana Menteri. Seperti kamu jilat sebagai perangai wala'un, yang jilat tanpa sanggup berdebat dalam hal ini, mengaku dan hanya menghina. Kemudian yang kata, oh, kita pembangkang yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab bagaimana pergi mana-mana? Kami ini bukan Melayu, kami ini bukan Islam. Doa melaknatkan orang, kemudian nak suruh runding dengan baik, dengan beradab, dengan berakhlak. Jadi saya nak tegaskan di sini, walaupun apapun yang diucapkan, dia tidak menghalang daripada perundingan untuk kembalikan peruntukan kepada semua wakil rakyat. Dia ada juga beberapa peraturan, dia tidak automatik. Seperti mana kita terima perlembagaan, kita terima peraturan, dan kita tidak berikan preempt peraturan apa. Saya bagi ruang TPM, dengar pandangan mereka, bincang. Ini yang saya minta Kota Baru beritahu kepada sahabat-sahabat. Jadi untuk menghina soalan aneh, memperingatan konsep madani, itu tidak tepat. Ya betul, dokumen harapan. Sebab itu saya akan patuh pada putusan itu, dipersetujui dan tidak dimasukkan. Setakat yang saya bincangkan TPM 2, tidak ada kata wajib menyokong Perdana Menteri untuk mendapat peruntukan. Tak ada. Ni bincang tidak, sombong bukan main. Ya. Saya sebagai ketua pembangkang, bila dipanggil memang Paguh memang tak mau jumpa. Ya. Kerana dia ada kelas lain. Tapi Bera dia jumpa dan kita bincang. Jadi saya tak ada masalah. Tak terasa
terhakis pengaruh atau kedudukan. Dari saya nak jelaskan tentang kedudukan wakil rakyat. Yang saya sebut dalam Kongres Keadilan apa? Boleh kritik kerajaan dengan cerca sebagai tidak Melayu, tidak Islam, itu bagi saya tidak boleh terima. Kalau ada some decorum, akhlak, dihormati, tidak. Kita tak ada masalah. Saya kenal Kota Baru dan ramai pimpinan. Saya nak beritahu di sini, saya tidak ada sikap untuk nak benci, tak ada. Tetapi sikap itu harus juga reciprocal. Ya. Saya bukan kata mesti sokong Perdana Menteri dan jilat, tak pernah saya macam tu. Tetapi beri ruang. Ya, saya kalau Kota Baru ikhlas, saya pun begitu. Ya sudahlah. Ini tiap kali nak cukup jumlah nak ambil alih. Tak apa. Perlembagaan membolehkan. Tetapi tak usah hina sampai soal akidah kita sampai tak ada harga langsung dalam kempen-kempen, tak boleh. Ini betul. Saya marah-marah saya pun. Saya ikut peraturan. Saya pergi ke Kedah berunding dengan di sempadan, Sadau dengan Bukit Kayu Hitam. Berunding. Dan memang tidak diundang Menteri Besar Perlis dan Kedah. Saya putuskan undang. Perdana Menteri Thailand tidak mengundang Menteri Besar untuk makan tengah hari di Sadau. Saya bagi nota kepada Perdana Menteri, oleh kerana dia ikut rombongan, minta dia disamakan dalam jatuh kuasa itu, kerana saya tahu had saya. Saya boleh berbeza pendapat dari segi politik, tapi saya iktiraf kedudukan bahawa dia memang dipilih sebagai Menteri Besar Perlis dan Kedah. Jadi ada hadnya Kota Baru. Dia jangan hina lebih daripada itu. Saya juga tahu had saya. Dan seperti mana yang berlaku semalam dalam rundingan dengan Perdana Menteri Thailand, jarang kita bawa pembangkang. Semasa Kota Baru jadi menteri dalam mesyuarat dengan keadaan luar, tidak pernah wakil pembangkang dibawa. Saya bawa wakil. Jadi jangan takap seolah holier dan thou di sini. Ya. Jadi saya harap semangat itu ditunjukkan. Projek-projek seperti disebut, walaupun diungkit tentang projek untuk wakil rakyat, projek seperti bertempatan banjir, bila jawab rantau panjang, kita bagi keutamaan Tan Sri Betul lebih daripada tempat lain kerana kesan banjir di Kelantan. Tetapi kalau cerita seolah kami tidak mendapat faedah, kami ditindas, saya nak jawab tidak benar. Satu hal saja yang nampak terkesan ialah soal peruntukan. Itu pun ada jalan keluar. Kalau tanya nasihat saya sebagai sahabat, walaupun Kota Baru kata bekas sahabat, saya tidak anggap sebagai bekas sahabat. Saya anggap sahabat. Rundinglah dulu dengan TPM 2 dan carilah penyelesaian yang baik. Terima kasih. Baik, saya jemput Sungai Petani. Dah pengalaman tadi. Ya. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Araf Semai. Selamat datang Bukit Gantang, saya ucapkan. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tambun kerana telah menunjukkan satu contoh sebagai seorang ketua negara, satu sifat profesionalisme. Kerana meskipun dicaci, dimaki dan dihamun setiap hari, namun ketika berhadapan dengan Perdana Menteri Thailand, beliau menjemput Menteri Besar Kedah bersama-sama. Tuan Yang Dipertua, semalam saya meneliti satu video ceramah seorang yang beragama Islam di atas pentas Perikatan Nasional. Dia baca cantik, ya, tulis nukilan Ibnu Hasir. Tapi di hujung bacaannya itu, quote unquote, dia mengatakan Anwar Dajjal. Dan ini tidak ada satu pun pemimpin Islam yang menegur seorang Islam mengatakan Dajjal kepada saudara Muslim yang lain. Tuan Yang Ketua, soalan saya kepada Yang Amat Berhormat Tambun, adakah kerajaan bercadang untuk membawa semula bagaimana kita lihat memperkasakan rakan muda PLKN
dan program-program sahsiah diri semenjak dari peringkat sekolah lagi, supaya kita tidak melahirkan generasi yang bobrok seperti ini. Kita dapat melahirkan sebuah generasi muda yang bersahsiah dan jati diri yang lebih baik, kerana kita sekarang ini mengimplementasikan Undi 18 supaya kita mempunyai sebuah negara Malaysia yang lebih baik, bukan generasi yang rosak yang cuba dibentuk sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya tak mau ulas kerana pimpinan sebelah sana pun dengar Putrajaya dulu, dan sekarang saya dah jadi Dajjal. Saya fikir saya tidak perlu layan. Yang perlu ialah program latihan kita perlu kita teruskan. Bukan untuk memenuhi agenda khusus, tapi meningkatkan kefahaman baik Madani dan Islam. Dan ini kita akan teruskan untuk menimbulkan kesedaran di kalangan anak-anak muda dalam pelbagai rencana. Sama ada bentuknya tentunya tidak boleh sebagaimana dijalankan dulu sepenuhnya, kita akan ubah suai. Kerana kalau kita lihat kerangka Madani ini, soal nilai, soal akhlak itu ditekankan. Jadi kalau kita bincang soal kebangsaan, soal kemampanan, itu terasnya itu masih soal nilai. Dan saya ucap terima kasih Sungai Petani, kita akan terus tingkatkan. Jadi dan walaupun kadang-kadang dalam perbahasan ini kita mungkin suhunya agak panas, tapi kita mesti jaga pertimbangan supaya ada kalanya di mana peraturan dekorum harus dihormati. Sebab tu saya beritahu umpamanya semalam di Sadau dan di Bukit Kayu Hitam, saya mengambil keputusan yang luar daripada biasa konvensyen kerajaan, iaitu menyebut cuma Menteri Besar Perlis dia di luar negara, saya ingat umrah, tetapi Menteri Besar Kedah itu dipelawar dalam semua mesyuarat. Kerana saya fikir pembangunan wilayah itu akan melibatkan kawasan ini. Malah bila kita bincang soal rantau panjang dan Sungai Golok, saya maklumkan kepada pegawai, saya maklumkan kepada Menteri Besar Kelantan segera supaya dia diberitahu. Saya jemput Arau. Terima kasih Tan Sri. Saya datang lambat, tapi saya agak-agaklah apa yang telah berlaku. Tapi yang benda yang Muhammad sebut pasal Sadau, kalau tak ada Menteri Besar, kenapa tak jemput Arau? Baru nampak hebat. Jadi tapi tak apa, benda dah berlaku. Yang Muhammad, punca masalah yang besar ialah apa tu? Saya pertama saya nak komen Sungai Petani, boleh ya? Sungai Petani kata ada orang kata Dajjal. Kami tak tahu, saya tanya beberapa orang siapa yang kata Dajjal. Tapi apabila ada daripada pihak pembangkang yang menghina agama Islam, seorang sana pun tak tegur, kami yang bangun tegur. Contohnya kata poligami itu ialah PAS. Poligami hak Allah Ta'ala, bukan PAS. Bayang Baru kata, saya dah buat usul. Kemudian ada ahli parlimen yang baca ayat Quran yang buat terjemahannya sendiri. Jadi lepas tu tak ada siapa yang tegur, kami yang tegur. Yang Muhammad, pasal agama kita akan pertahankan. Yang Muhammad, di sini nama Syahidan, di sama Mamat semua. Boleh bercakap ya, Yang Muhammad. Jangan meletakkan satu permusuhan yang tidak dapat diselesaikan. Ini benar boleh selesai. Yang Muhammad dengan charming lah, kira Prime Minister dia cukup charming lah, kira orang jumpa sekali pun boleh buat baik lah. Tapi yang Muhammad masih menggunakan perkataan-perkataan seolah-olah kami ni tak boleh buat baik lagi. Yang Muhammad, punca masalah besar ialah peruntukan. Selesai peruntukan, selesai banyak perkara lah. Selesai peruntukan Muhammad. Jadi apakah yang Muhammad? Yang Muhammad dah cerita kebaikan yang Muhammad yang hebat. Pergi jumpa lah Arau. Okey. Pergi jumpa TPM 2, pergi jumpa TPM 2. Ingin Sabar. perbincangan telah dibuat dengan Timbalan Menteri yang ketiga, telah dibuat. Tapi cuma yang Muhammad buat syarat yang ketat tu tak apa boleh lah. Tak payah syarat ketat, cukup bajet cukup yang Muhammad. Bagi peruntukan yang sewajarnya kepada kami, sebab negeri-negeri kami yang kita mentah semua kita bagi peruntukan. Terengganu yang tidak ada pembangkang pun kita bagi peruntukan. Menunjukkan bahawa kita nak tunjukkan bahawa kita ni yang nama Syahidan, Mamat semua ni tak ada masalah punya. Kok nama-nama lain tak tahu. Yang Muhammad kena tahu tu. Budi bahasa kami cukup luar biasa. Selesaikan masalah peruntukan, selesai semua yang Muhammad. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menteri Pengurusi, boleh saya tambah kepada apa Tak boleh, biar PM jawab dulu. Kalau boleh saya
tentang peraturan kepala mesyuarat. batas dia fitnah dan bohong, tapi Beruas. saya akan nampak mana-mana pemimpin Perikatan Nasional Beruas. menegur dia. Sebab Beruas. itu tadi apa yang Arau kata itu tak benar. Beruas. Terima Beruas. kasih. Biar tamu jawab dulu. Ya. Terima kasih Jadi Arau. aku ajar kamu kata saya bohong. Kejap. Terima kasih Arau. Tentang semalam tu kita hanya jemput menteri-menteri besar dan menteri-menteri yang berkenaan. Kalau ya, kerana tentunya jumlah dalam mesyuarat itu tidak harus terlalu ramai. Tapi kalau Arau beritahu awal, mungkin saya boleh pertimbangkan. Tapi kalau dibangkitkan soal ada kenyataan sebelah sini yang menghina agama, kalau terbukti, saya tidak pertahankan. Tidak benar mengatakan kita pertahankan. Ya. Kalau yang dibangkitkan soal tafsiran agama tidak betul, itu dipanggil oleh jabatan. Walaupun wakil itu wakil daripada Pakatan Harapan. Jadi tidak benar kalau kita biarkan. Memang dipanggil untuk penjelasan dan pembetulan jika terbukti ada kesilapan. Soal yang dibangkitkan soal syarat ketat, saya tidak dimaklumkan. Yang saya tahu, TPM beritahu, dia belum ada perundingan rasmi, ada seorang dua datang jumpa, belum ada perundingan rasmi lagi dengan beliau. Jadi saya tegaskan semula, Muhammad Arau, soal peruntukan itu tak usah dipanjangkan. Unding dengan baik dan selesaikan, tak ada syarat ketat. Ada yang mengatakan, oh syarat, saya tengah kempen-kempen, maki hamun saya. Ini Perdana Menteri tak guna, dia minta sokong dia baru dia bagi peruntukan. Saya tak pernah sebut begitu. Dan saya tak bertanya Bukit Gantang. Saya tidak pernah sebut begitu. Memang kepada dia sendiri pun. Ya. Jadi syaratnya, perhati dulu apa dia perjanjian persefahaman dulu di antara Pakatan Harapan dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Dan wakilnya ada, saya ingat Larut ada, Kota Baru ada, yang mewakili kerajaan pada masa itu. Bincang je lah. Kalau dah tak sanggup bincang, saya kata tunggulah. Jangan gunakan isu itu, sebab semana-mana di ceramah itu makian, ternyata betul. Kita zalim tidak beri peruntukan kepada pembangkang. Saya beritahu peruntukan kepada rakyat kita teruskan. Tidak salur pembangkang sehingga rundingan diadakan. Dia kalau ada semangat kerajaan pembangkang yang disebut oleh Arau, nak runding pun tak boleh. Tak menasabah bagi saya. Dalam tradisi demokrasi, pembangkang dengan kerajaan, ketua pembangkang, Perdana Menteri, wakil pembangkang, wakil kerajaan itu harus ada medan perundingan. Itu yang sebab kita letakkan sekarang ni select committees. Yang dulu tidak ada. Kita adakan select committee itu supaya ada penyertaan pembangkang dan kerajaan. Tiap undang-undang itu mengambil kira pandangan select committee. Jadi saya nak tutuplah, kerana ini hal ni dibangkit terus. Saya nak jelaskan supaya rakyat faham. Saya tidak menghalang peruntukan kepada mana-mana wakil rakyat. Saya mahu peraturan dihormati, iaitu undingan di antara pembangkang dan kerajaan seperti lazim digunakan di mana-mana sistem demokrasi. Syarat-syarat itu runding dulu. Saya tidak berikan syarat atau prasyarat untuk menyokong Perdana Menteri. Boleh dikeluarkan syarat itu. Tidak perlu ada syarat menyokong Perdana Menteri. Tetapi ada beberapa peraturan seperti yang dilakukan dalam mesyuarat yang lalu. Saya kadang aneh. Wakil yang berunding tu ada di belah sana. Dia tahu prosesnya. Berapa kali berunding. Tapi sekarang seolah-olah tidak dipedulikan. Seolah tak tahu langsung. Tak boleh lah begitu. Jadi saya harap Arau bagi kerjasama. Baik, terima kasih Yang Pasal Berhormat. kes Dajjal tadi, Mak Said di Terengganu kata Tok Guru mani telanjang dalam kolah. Tu nak kata Ya, apa? Arab. Siapa pun tak tahan sana. Arau, silakan. Yang Berhormat, sekarang tamalah sesi Saya nak sebut saya tak setuju kenyataan itu.
Sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-tanya menteri pada hari ini.